Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dengan tema yang kelima dan unit yang ke-14, tetapi dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu megahnya jalur gemilang. Kamu tahu ke apa itu jalur gemilang? Mari kita teruskan. Mari kita lihat standard kandungan yang cikgu gunakan pada hari ini. Standard kandungan 2.2 iaitu membaca, memahami dan menakluk bahan multimedia. Mari kita lihat standard pembelajaran iaitu 2.2.1 membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDPC, murid dapat melukis jalur gemilang dan menjelaskan maklumat berdasarkan bahan bacaan yang telah disediakan. Mari kita lihat pula kriteria kejayaan. Murid berjaya melukis jalur gemilang dan menjelaskan maklumat berdasarkan bahan bacaan dengan betul dan tepat. Hari ini kita akan belajar kemahiran membaca dan murid-murid boleh buka buku teks halaman 96 sehingga 97. Jika semua sudah bersedia, jom kita mulakan. Kita mulakan aktiviti pertama kita iaitu aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Mari kita baca petikan yang disediakan bersama-sama. Kamu boleh membaca sambil melihat petikan yang terdapat di dalam buku teks. Megahnya jalur gemilang. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Murid-murid pernah dengar tentang jalur gemilang? Pernah lihat jalur gemilang? Mesti pernah kan? Kita semua rakyat Malaysia. Hari ini kita akan membincangkan dua perkara penting yang berkaitan dengan jalur gemilang. Apa itu? Yang pertama ialah cara untuk menggantung jalur gemilang. Yang kedua ialah di mana kita boleh pasang jalur gemilang. Semua sudah bersedia? Jika sudah bersedia, jom ikut cikgu. Baiklah, untuk aktiviti yang kedua ini kita akan mengenal pasti maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Kita akan cuba mengenali dahulu bagaimana cara untuk menggantung bendera, iaitu bendera negara kita bernama jalur gemilang. Baiklah murid-murid, kamu boleh lihat slide yang telah cikgu sediakan. Kita lihat cara untuk menggantung bendera. Terdapat beberapa cara yang boleh kita praktikkan untuk menggantung bendera yang bernama jalur gemilang ini. Bukan setakat jalur gemilang je, kita kena ada cara untuk gantung. Bendera negeri, bendera sekolah dan pelbagai lagi bendera yang ingin digantung ada caranya. Mari kita lihat cara yang pertama. Gegantung jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Kamu boleh lihat gambar bendera. Itu ialah bendera berbentuk gegantung, bukan bendera biasa. Bendera berbentuk gegantung, bulan dan bintang mesti berada di bahagian atas. Kemudian jalurnya menegak, bukan melintang. Kamu tidak boleh menggunakan bendera biasa untuk digantung secara menegak. Bendera biasa ini harus digantung secara melintang. Baik, kamu boleh lihat gambar yang telah disediakan. Baiklah murid-murid, yang kedua pula daripada segi susunan jalur gemilang. Jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Kamu boleh lihat gambar bendera di bawah. Kita ada bendera Malaysia, bendera negeri, kemudian bendera negeri Malaysia dan institusi ataupun jabatan. Untuk menggantung dua bendera sekaligus, kamu harus menggantung bendera Malaysia di sebelah kanan dan di sebelah kirinya bendera negeri. Terusnya kita lihat, jika kita ingin menggantung tiga bendera sekaligus, bendera Malaysia mesti terletak di tengah-tengah, di kanannya bendera negeri dan di kirinya bendera institusi. Institusi ini bagaimana? Contoh, sekolah, hospital, klinik dan sebagainya. Sebelum wabak COVID-19 melanda negara kita, pasti kamu pernah tengok kan perarakan sempena hari kemerdekaan.
Biasanya dilakukan di Dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Menarik, macam-macam aktiviti diadakan. Untuk membawa bendera sewaktu perarakan pun ada caranya. Bukan boleh bawa bendera sebarangan. Kita lihat cara-cara untuk membawa bendera sewaktu perarakan. Jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Kamu lihat gambar, individu pertama akan membawa jalur gemilang, barulah diikuti oleh bendera-bendera negeri lain. Kita lihat pula cara yang ketiga. Bagaimana jalur gemilang dipasang pada tiang yang condong. Kita lihat ya. Jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong ke arah jalan raya di rumah ataupun di kedai. Sebab itu kalau kamu lihat pemasangan bendera di kedai-kedai ataupun di rumah, dia akan condong ke arah jalan raya, bukan condong ke arah rumah kita. Mesti condong ke arah jalan raya. Itu ialah cara-caranya, kita mesti ikut. Langkah seterusnya dalam menggantung jalur gemilang ialah kamu lihat, kita masih membicarakan tentang perarakan. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Kamu lihat gambar ya. Bahagian kepala bendera ialah bahagian yang ada bulan, bintang dan kotak berwarna biru pekat. Itu bahagian kepala bendera mesti mendahului. Orang yang memegang kepala bendera mesti berada di hadapan. Barulah diikuti dengan bahagian lain di belakang. Baiklah, kita teruskan lagi aktiviti kedua kita dengan melihat tempat pemasangan bendera. Di mana kita boleh memasang bendera? Adakah kita boleh memasang bendera di tempat sewenang-wenangnya? Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, lihat cikgu ada berikan 6 keping gambar. Jika kurang jelas, kamu juga boleh buka buku teks dan lihat halaman 96. Kita lihat tempat pertama yang biasa orang gantung jalur gemilang, iaitu tempat kediaman, rumah-rumah kita. Jika ingin memasang bendera yang berbentuk melintang, kamu harus pasang kepala bendera di hadapan. Jangan sesekali pasang bendera secara terbalik. Pasangkan bendera di bahagian luar pagar rumah kita. Jika ingin menggunakan tiang, kamu harus memasang secara condong ke arah jalan raya seperti yang telah cikgu ceritakan sebentar tadi. Yang kedua, pemasangan jalur gemilang pada premis perniagaan, kedai-kedai, klinik, sekolah dan sebagainya. Kita lihat, jika menggunakan jalur gemilang berbentuk gegantung, kita harus pasang secara menegak. Jika pakai bendera biasa, harus dipasang secara melintang. Tapi kebiasaannya, kalau di premis perniagaan ni, dia orang akan gantung di tingkat yang tinggi. Jadi mereka akan menggunakan bendera berbentuk gegantung kerana lebih besar dan lebih jelas untuk dilihat walaupun dari jauh. Kita lihat tempat yang ketiga, bangunan ataupun pejabat. Ini sama seperti premis perniagaan tadi. Jika ingin dipasang bendera biasa, harus dipasang secara melintang. Dan kamu lihat, bendera pun bukan bendera yang bersaiz biasa. Benderanya bersaiz besar. Mengapa menggunakan bendera bersaiz besar? Supaya dapat dilihat dari jauh. Jadi orang tahu sekarang ni musim kemerdekaan. Jadi setiap premis perniagaan, setiap bangunan pejabat ingin menaikkan semangat patriotik masyarakat dengan memasang bendera. Baiklah murid-murid, seterusnya jika kita hendak menggunakan jalur gemilang pada pengangkutan, caranya ialah pasangkan pada tiang. Jika pada bot, kamu lihat ya, jalur gemilang harus lebih tinggi daripada bendera negeri. Jika pasang pada kereta pun begitulah, kamu harus pasang di atas kereta di bahagian sebelah kanan. Baik, kita lihat bangunan sekolah juga boleh dipasang dengan jalur gemilang. Pastikan pemilihan jalur gemilang kamu tepat. Jika ingin pasang secara menegak, sila pilih jalur gemilang berbentuk gegantung. Jika ingin pasang secara melintang, pastikan kamu memilih jalur gemilang biasa. Mari kita imbas kembali pengetahuan sedia ada kita tentang jalur gemilang. Jalur gemilang mempunyai 4 warna, iaitu merah, biru, kuning dan putih. Mari kita lihat warna biru terlebih dahulu. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Mari kita lihat
Makna warna merah yang terdapat pada jalur gemilang. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Baiklah murid-murid, kita lihat warna putih. Putih melambangkan kesucian, bersih, keikhlasan dan kesungguhan. Kita lihat bintang pecah 14, menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Kita mempunyai 13 buah negeri dan dicampur juga dengan wilayah persekutuan. Kita lihat anak bulan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Kita sudah sampai di pengakhiran video. Mari kita lihat, cikgu sudah menyediakan latihan kepada kamu. Sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan latihan. Sila lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Sekian dahulu perkongsian cikgu pada minggu ini. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng. Cikgu Mai amat menghargai sokongan yang telah diberikan oleh setiap penonton channel Cikgu Mai Intan Payung. Terima kasih semua. Bye.